Assalamualaikum Ustaz. Dah okey ke tu sedang makan tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, okey, alhamdulillah. Okey Ustaz, hari ni kita masuk apa ni bab 5 surah Al-Baqarah muka surat 11. Okey, okey. Kejap. Okey Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din, 'allimna al-hikmata wat ta'wil wa ayyidna bi ruhil qudus amma ba'd. Khaliza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala. Dalam pengajian minggu lepas, kita sudah membincangkan bab yang keempat tu tentang beza antara azab walahum azabun azim dengan walahum azabun alim. Ya. Dan insyaAllah kita sambung pada ayat 10 suratul Baqarah. Iaitu bab yang kelima muka surat ke-11. Seperti yang Kak Liza dah sebutkan tadi. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini ayat dia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim, dalam jantung-jantung mereka ataupun dalam kalbu-kalbu mereka orang munafik adanya penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Azza wa Jal menambahkan untuk mereka marada, penyakit. Walahum azabun alimun, walahum azabun alim, dan untuk mereka azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, terhadap apa yang telah mereka sentiasa dustakan. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian ya. Hadis ayat ini dia sebenarnya banyak lagi lah ayat yang lain yang menceritakan tentang hati-hati yang bermasalah ni ataupun hati yang telah ditutup, dan tutup itu semuanya ada cerita masing-masing lah. Dan ayat 10 ni dia ada kaitan dengan ayat yang ketujuh. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala telah menutup atas jantung-jantung mereka. Wa ala sam'ihim, dan ke atas pendengaran-pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan ke atas penglihatan-penglihatan mereka. Persoalannya Allah Ta'ala tutup dengan apa? Allah Ta'ala tutup dengan satu nama, satu benda yang namanya rishawah. Okey. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala tutup dengan benda lain pula. Apa dia ayat dia ya? Saya lupa dah ayat yang penuh tu. Tapi akinnatan. Dengan menggunakan akinnah. Kalau ayat ini Allah Ta'ala sebut khatamallahu. Ayat yang lain. Ulaika allazina taba'allahu. Taba'. Jadi saya pun tak sedar apalah beza antara khatam dengan taba', ngisawah dengan akinnah. Ada benda tu ada disebutkan dalam kitab. Cuma saya tidak memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perbahasan tersebut. Okey.
Dan kalau kita perhatikan pada ayat ke-7, ini menunjukkan 3 elemen itu semuanya berbeza. Allah Ta'ala dia tak sebut ayat khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Sedangkan kalau kita guna ayat dalam bahasa Melayu, kita direct je lah kan. Kita direct. Allah Ta'ala menutup hati, kolbu-kolbu mereka, pendengaran-pendengaran mereka dan penglihatan-penglihatan mereka. Tetapi dalam 3 elemen ini Allah Ta'ala pisahkan semuanya dengan perkataan ala. Khatamallahu ala qulubihim, atas kolbu-kolbu mereka. Kemudian ada lagi ala. Bukannya khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Tidak. Tetapi ditambah lagi wa ala, dan ke atas pendengaran-pendengaran mereka, wa ala, dan ke atas penglihatan-penglihatan mereka. Apabila 3 kali perkataan ala disebutkan, menunjukkan bahawasanya qalbu, sama' dan juga basar semuanya merupakan elemen yang berbeza. Ya, semuanya elemen yang berbeza. Kemudiannya ibu-ibu dirahmati Allah, satu perkara yang ajaib, ya, satu perkara yang pelik. Okey, jom saya nak tanyakan ibu-ibu sekalian, saya nak tanya Kak Liza, saya nak tanya Kak Aisyah dan lain-lain. Qulubihim ni dia dipanggil lafaz mufrad ke jamak? Kalau saya sebut mufrad, artinya lafaz tunggal. Qalbu mereka. Kalau jamak, qalbu mereka. Lafaz banyak. Jadi qulubihim ni lafaz jamak ke lafaz mufrad? Jamak. Kak Aisyah kata jamak, artinya qalbu mereka. Ya. Allah Ta'ala menutup ke atas qalbu mereka. Okey, bagaimana pula dengan sam'ihim? Sam'ihim ni lafaz jamak ke mufrad? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Dan ke atas pendengaran mereka. Bukannya pendengaran mereka. Okey, kalau absarihim ni lafaz jamak ke mufrad? Macam mana ibu-ibu? Jamak ke mufrad? Pendengaran satu, betul. Tapi kalau penglihatan tu absarihim jamak ke mufrad? Jamak, Ibn Isum barakallahu fikum, jamak. Dan ke atas penglihatan mereka. Ini yang menimbulkan persoalan ni, kenapa ada yang jamak, ada yang mufrad. Hal ini sama juga kalau kita lihat dalam surah yang lain. Adalah beberapa tempat, tapi saya pun tak ingat secara tepat. Ni tak jumpa dah ni. Kat mana ya? Surah apa ya? Surah Al-Anfal ke? Surah Al-An'am. Tak ingatlah, tak lancar. Quran ni susah ya. Tak ada. Tapi walahum a'yunun la yubsiruna biha tu kan. Okey. Kita cuba tengok dulu ayat. Sekejap Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Itu surah apa tu ya? Surah Al-A'raf. Tengah-tengah pula saya cari An'am dengan Anfal. Surah Al-A'raf ayat yang ke-179 ya. 179. Okey, saya cari balik. Surah Al-A'raf. Okey, jom. Kalau ibu-ibu lihat di sini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Oh, bukan ayat ini. Bukan. Saya silap ni, bukan ayat ini Ayat mana dah? Saya pun keliru dah. Tak apalah dulu ibu-ibu sekalian. Mana nak cari. Okey. Jadi kenapa qalbu ni dia jamak? Absarihim pun jamak. Sedangkan sama' ni dia mufrad.
Okey, dan di situ ada jawapan yang Ibu Niksum berikan di situ, iaitu kalau melihat boleh lihat macam-macam di waktu yang sama, sedangkan mendengar ni satu je. Okey, itu daripada sudut uh, praktikalnya memang demikian. Kalau contohnya kita buat satu keadaan, kita duduk di satu bangunan, kita duduk di satu tempat, contohnya kita duduk di sebuah mall, ya, kita duduk sebuah mall yang besar. Contohnya mall yang besar di tempat saya ni, Ion Mall lah kita katakan. Okay. Tiba-tiba kita bunyi satu bising yang amat kuat. Pom! Meletup. Rupanya ada satu kereta dia terlanggar tiang kita katakanlah. Maka bila kita dengar bunyi itu, satunya apa perasaan kita ibu-ibu dirahmati Allah? Perasaan itu dia bermacam-macam mengikut siapa orang tersebut. Ada yang berasa amat takut, ada yang berasa cemas, ada yang dia relax je. Ada macam-macam lah. Itu kalbu. Setiap orang tu dia lain-lain dia punya perasaan. Okey. Dan kemudiannya mata yang melihat ini pun pelbagai. Ada yang melihat daripada side sebelah kanan, kereta putih langgar kereta merah. Ada yang melihat sebelah kiri pula, kan kereta merah yang langgar kereta putih. Ada orang yang lihat side sebelah sini pula, bukannya mereka bukan salah kereta putih, bukan salah kereta merah, tapi rupa-rupanya ada seorang budak yang melintas, menyebabkan kereta putih terpaksa brek mengejut dan kereta merah pun langgar. Macam-macam lah. Dengan penglihatan kita tu dia berbeza-beza. Ya? Tetapi semua orang mendengar benda yang sama. Pom. Sama ada orang sebelah kanan ke, sebelah kiri ke, side A ke, side B ke. Semua mendengar pom. Cuma cara melihat tu berbeza-beza antara satu sama lain. Okey. Secara praktikalnya demikian. Dan kemudiannya, ulama menyatakan bahawasanya kerana pendengaran ini merupakan perkara yang paling kuat dibandingkan dengan penglihatan. Ya. Kalau kita bandingkan elemen yang kita ada ni, semua kita nak minta Allah Ta'ala jaga ya. Mata kita nak Allah Ta'ala jaga, telinga kita nak minta Allah Ta'ala jaga, begitu juga mulut kita nak minta Allah Ta'ala jaga. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un ataupun fahum la ya'qilun dalam surah yang lain. Jadi kalau mata ni bermasalah namanya buta ataupun kabur penglihatan. Kalau telinga ni bermasalah namanya pekak. Kalaulah kita tidak dapat bercakap namanya bisu. Jadi na'udzubillah min zalik. Tapi daripada 3 elemen yang ada ini, apakah elemen yang paling penting ibu-ibu yang dirahmati Allah? Elemen mata ke, elemen telinga ke, ataupun elemen percakapan? Yang paling tinggi. Sebenarnya kita nak Telinga. Allah Ta'ala jaga. Tapi yang paling tinggi. Telinga, Ustaz. Telinga. Ya, telinga yang paling tinggi kedudukan. Kerana buktinya, kalau telinga bermasalah, biasanya orang juga sukar untuk bertutur. Dia ada kaitan dengan pertuturan. Kalau orang itu tidak dapat melihat, berapa ramai ulama yang tidak dapat melihat namun berjaya menghafal Al-Quran 30 juzuk. Ya. Dan sahabat Nabi pun seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pun diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan hilang penglihatan mata pada saat akhir kehidupan beliau radhiyallahu an. Tetapi orang yang tidak dapat melihat ini, kadang-kadang dia lebih power lagi daripada orang yang dapat melihat kerana matanya terpelihara. Dan dia dapat menghafal Al-Quran, dapat mengetahui ilmu dengan cara yang begitu pantas dibandingkan dengan orang yang melihat kerana hatinya terlalu bersih. Ya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, yang paling tinggi adalah kekuatan telinga. Kerana telinga ini apabila kita tutup je, kita tidak akan dapat mendengar kebenaran itu sendiri. Kan kalau kita lihat dalam surah Nuh sebagai contoh. Okay, dan banyak lagi lah surah yang lain pun. Tapi kita buat contoh yang mudah. Dalam surah Nuh, bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan dakwah Nabi Nuh AS dan bagaimana penolakan mereka. Okay, penolakan mereka ini, wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum, dan setiap kali, dan sesungguhnya saya ni, setiap kali mengajak mereka untuk mendapat pengampunan daripadamu, ja'alu asabi'ahum fi azanihim, mereka pun meletakkan jari jemari mereka ke dalam telinga-telinga mereka. Artinya, macam mana kita nak letak semua jari jemari ke dalam telinga? Ini disebut sebagai zikrul kul wa iradati al-ba'.
sebut semua jari jemari tapi sebenarnya nak sebut satu je yang ditutup, yang digunakan. Tapi ia merupakan satu kiasan mereka betul-betul bersungguh enggan menerima dakwah dan ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang mereka tutup? Telinga, bukannya penglihatan. Kerana kalau penglihatan ditutup, telinga masih dapat mendengar. Tapi kalaulah telinga ditutup, kalau kita tengok pun kita tak faham. Kita tengok seorang pendakwah datang, kita tutup telinga kita. Apa benda yang pendakwah tu ajak pun kita tak faham. Kecuali pendakwah tu terpaksa buat lakonan cara yang bisu untuk menerangkan kebenaran. Tapi itu sukar. Itu sukar. Jadi pendengaran itu merupakan perkara yang paling penting, yang paling mustahak. Baik. Jadi ibu-ibu rahmat Allah, kembali pada yang tadi, dalam kalbu-kalbu mereka ni ada penyakit. Ya. Dalam kalbu mereka ada penyakit, maka Allah Ta'ala tambahkan bagi mereka penyakit. Dan hal ini biasa saya babatkan di sini, bahawasanya Allah Ta'ala ni sudah buat peraturan. Peraturan Allah Azza wa Jalla misalnya, sesiapa yang melakukan amal kebaikan, maka bertambahlah ruang kebaikan untuk dirinya. Sesiapa yang memudahkan urusan orang lain, mudahlah urusannya. Sesiapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutuplah aibnya di hari akhirat nanti. Sesiapa yang melondehkan aib orang, Allah londehlah aibnya nanti. Sesiapa yang derhaka kepada ibu bapa, bukan sahaja di akhirat, bahkan di dunia lagi akan terkena kesan dan akibatnya. Sesiapa yang rajin menuntut ilmu, maka mudahlah jalan kehidupannya dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala juga telah meletakkan satu kaedah ataupun formulanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sesiapa yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu pun dia akan dapat balasannya. Misalnya, kalau sesiapa yang tidak mengerjakan salat, maka hatinya akan gelap pekat. Sesiapa yang minum arak, maka dia tidak akan rasional dan dia akan melakukan benda-benda yang tidak munasabah. Sesiapa yang bermain judi, maka mudahlah dia berbunuh-bunuhan, bermusuh-musuhan, bergaduh-gaduhan antara satu sama lain. Itu sifat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sesiapa yang enggan menerima cerita kebenaran, dia enggan menerima kebenaran, dia enggan mengakui kesalahan dia, maka dia akan jauh daripada jalan kebenaran. Itulah yang dimaksudkan dalam kalbu-kalbu mereka ada penyakit. Mereka enggan menerima kebenaran. Maka Allah tambahkan bagi mereka penyakit, mengikut formula tadi, mereka jauhlah daripada kebenaran itu sendiri. Kenapa? Kerana mereka sendiri enggan menerima kebenaran. Ada orang yang mana tidak menerima kebenaran pada masa tertentu, namun dia tidak menutup ruangnya untuk mendengar. Dia tolak, dia tak nak terima. Dia tak nak terima pun. Tapi dia cuba mendengar, dia cuba memahami, dia cuba menghayati betul tak betul apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kalau orang demikian, dia masih berpeluang untuk mendapat pancaran hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Dia masih boleh lagi. Tapi kalau dari awal lagi dia tutup, dia tak nak dengar, dia cemuh orang yang mengajak ke arah kebenaran, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau masa tu dia tidak menerima kebenaran, tapi dia cuba juga. Dia cuba juga untuk memahami, dia cuba juga untuk faham apa poin yang disampaikan. Lama-kelamaan insya-Allah dia akan berlaku perubahan pada dirinya. Baik. Maka di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, satu persoalan yang timbul dan saya sebutkan dalam kitab dalam buku ini, orang yang sakit tidak akan merasai kelazatan makanan, iaitu bagaimana dengan orang munafik yang tinggal di Madinatul Munawwarah, sebuah kota yang bercahaya dengan simbahan nur keimanan, yang mana di Madinah ni ada orang yang hebat-hebat, namanya Abu Bakar, namanya Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, namanya Muaz bin Jabal, namanya Mus'ab bin Umair pada awal Islam, dan ada namanya Al-Qa'qa' bin Habis, ada Al-Qa'qa' bin Ma'bad, Al-Aqra' bin Habis, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az dan macam-macam lagi sahabat Nabi termasuk kaum wanita dan lain-lain. Jadi dalam keadaan para sahabat Nabi yang memenuhi kota Madinah, akhlak mereka ni memang superb. Akhlak mereka memang tidak dapat digambarkan hebat. Mereka hidup saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Mereka hidup dalam keadaan saling menghormati antara satu sama lain. Dan masa tu kemajuan pun bertambah. Dirasai. Maknanya Islam ni ekonomi bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Dulu ramai orang miskin, sekarang bertambah kaya, bertambah kaya, bertambah kaya.
Dulu ekonomi, dulu kehidupan di Madinah ini susah, namun kemudian yang bertambah senang, ya. Namun mengapa dalam keadaan Islam yang begitu kuat, umat Islam yang begitu penyantun, ada pula manusia yang paling agung di kota Madinatul Munawwarah yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang munafik semisal Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berkenan pun untuk memeluk agama Islam. Itu satu benda yang pelik. Macam mana mereka hidup kalangan manusia yang terpilih, manusia yang jujur-jujur, yang baik-baik. Mereka tak berkenan pun untuk bersama dengan kumpulan manusia yang terbaik. Mereka tidak terbuka pun pintu hati untuk menerima pancaran hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Mereka tak rasa razat pun. Sedangkan mereka ni memang kalau bab solat, tolak solat isyak, tolak solat subuh, mereka memang berada di barisan paling hadapan untuk solat. Menunjukkan kesungguhan mereka untuk beribadat sama dengan sahabat yang lain. Walaupun kaumu kusala, walaupun pada sebenarnya mereka berdiri solat dalam keadaan malas. Wahum yura'unan nas, dan ingin menunjuk-nunjuk keimanan semata-mata. Namun mengapa mereka tidak berkenan dengan Islam ini, ibu sekalian? Maka kata ulama, iaitu Ibn Hubairah, memberikan jawapan yang begitu luar biasa di dalam kitab Zail Tabaqatil Hanabilah, iaitu orang yang berpenyakit ni seperti orang demam. Orang munafik ni seperti orang yang berpenyakit ataupun orang yang demam, yang mana kalau orang demam ni makanlah makanan lazat macam mana, dihidangkan makanan lazat macam mana pun, dia akan rasa tawar je makanan tersebut. Betul ke Kak Liza? Kak Liza COVID hari tu kan selera je makan Kak? Tak ada rasa tu, dia tak sedap lah makan. Tak sedap makan. Tapi kalau Kak demam yang lain-lain lah, demam, Akak selera ke nak makan? Tak. Tak selera langsung kan? Mm-mm. Saya pun sama juga Kak, ibu-ibu sekalian. Walaupun makanan paling sedap dihidangkan depan mata kita ni, kadang-kadang kita ambil satu suap je nasi. Masuk satu suap tu, ya Allah, tak boleh nak makan, dah cukup. Kita rasa nak muntah, kita rasa macam-macam lah. Tak larat nak makan. Sama juga masa saya terkena COVID dulu pun, ibu-ibu semua kena COVID belaka kan. Okey, jadi bila saya kena COVID tu, tak selera nak makan. Kepala pening. Ambil nasi satu suap tak boleh. Tapi terpaksa makanlah sebab nak ubat. Tapi memang tak boleh. Sehinggalah satu masa bila dah 2-3 hari tu kakak ipar saya hantar nasi lemak yang dia buat, dan nasi lemak dia buat tu memang sedap lah. Nasi lemak yang kedua pun yang sedap, saya pernah rasa. Pertamanya yang kedua tu kakak ipar saya punya. Itu yang kedua paling sedap. Yang paling sedap mesti saya buat lah. Itu yang paling top lah kan. Okay, baik. Jadi bila saya makan nasi lemak dia tu, bau selera. Makanlah bertambah-tambah. Tak, itu sebab saya dah mula dia demam tu tak ada, cuma badan lemah. Tapi masa demam tu, ya Allah, tak selera makan. Begitulah orang munafik, ibarat orang yang demam. Dihidangkan makanan yang paling lazat pun mereka tak rasa kelazatan tersebut. Dalam kolbu mereka ada penyakit. Allah tambahkan bagi mereka penyakit. Okay. Sebagai penutup untuk perbahasan ini, orang-orang yang beriman pula Allah Ta'ala tambah hidayah dan tambah kebaikan. Ayat mana tu ibu sekalian? Ayat Suratul Kahfi yang menunjukkan Allah Ta'ala menambahkan kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Okey, apa kata Allah Azza wa Jal? Kata Allah, mana ayatnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mana ni ayat ni? Tak jumpa. Tak ada. Ayat ke berapa ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu ingat tak? Wa rabbatna ala qulubihim la ilaha illallah, ni lah tu rasa pelik. Macam mana tak jumpa? Okay. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka lah sekumpulan anak muda yang perwira, beriman kepada Tuhan-Tuhan mereka. Wa zidnahum huda, lalu kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Tengok. Tambah. Tapi tambah kebaikan. Okay. Ada lagi ayat lain. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Tapi yang paling bahaya apa dia? Yang paling bahaya ni yang disebutkan dalam surah An-Naba,
Sebahagian ulama menyatakan inilah ayat yang paling menakutkan. Sebahagian ulama lah. Iaitu ayat yang ke-30. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Maka rasailah azab ini. Maka kami tidak menambah untukmu melainkan azab juga. Tambah. Tapi menambah azab. Jadi dalam ayat ini kita berhenti. Rupa-rupanya dalam kalbu mereka sendiri ada penyakit. Disebabkan ada penyakit itulah mereka tidak merasai kelazatan makanan yang namanya Islam. Justru untuk mereka adalah azab yang pedih terhadap apa yang mereka sentiasa dustakan. Yakzibun, saya dah selalu bebelkan pada ibu sekalian, adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan sesuatu yang sentiasa berlaku. Artinya mereka sentiasa mendustakan kebenaran itu sendiri. Okey, selesai bab ini. Kita masuk dalam bab yang ke-6 pula. Muka surat yang ke-13. Ilmu adalah syarat menjadi pemimpin. Ya, ilmu adalah syarat menjadi pemimpin. Ini ayat yang paling popular. Yang paling popular tu ayat 30. Cerita tentang pelantikan Nabi Adam AS sebagai khalifah. Dan kemudiannya Allah Azza wa Jalla menunjukkan apakah yang membezakan antara Nabi Adam AS dengan orang lain. Iaitu kemampuan ilmu. Kata Allah, wa'allam. Wa'allam tu dengan ada syiddah pada lam, artinya dan benar-benar. Dan benar-benar Allah Azza wa Jal mengajarkan kepada Nabi Adam AS al-asma' kullaha. Nama-nama seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah Taala pun membentangkan benda-benda tu kepada malaikat dan Allah Taala pun cabar malaikat, faqal ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, cubalah kamu ceritakan nama-nama barang-barang semua ini kepadaku jika kamu benar-benar orang yang jika kamu adalah orang yang benar. Jika kamu memang layak jadi khalifah, cuba kamu ceritakan ini nama apa, ini nama apa, ini nama apa. Dan mereka semua mengaku tak mampu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian barulah Nabi Adam AS pun falamma anba'ahum bi asma'ihim. Nabi Adam AS yang ceritakan nama-nama benda tersebut menunjukkan Nabi Adam AS merupakan orang yang benar-benar memiliki ilmu pengetahuan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ya. Dia kalau ayat tentang Nabi Adam ini, Allah Ta'ala ni mengajarkan banyak ilmu kepada Nabi Adam AS persediaan menjadi khalifah. Okay. Jadi fahamlah kita kenapakah manusia yang dilantik untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Kerana kemampuan kita untuk mentadbir bumi ini sendiri dengan ilmu yang telah dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi Adam AS. Cuma anak-anak Nabi Adam ni tolaklah Nabi Muhammad, tolaklah para Nabi yang lain. Adalah bahagian ilmu sedikit masing-masing. Ya. Ada orang yang pandai ilmu tentang automobil, otomotif. Ada yang orang yang pandai ilmu tentang pentadbiran negara. Ada orang yang pandai ilmu tentang ilmu menjahit. Ada orang yang pandai ilmu tentang, kita kata apa ya, pengurusan hubungan antara luar negara. Macam-macam lah, setiap orang tu dia ada ilmu dan kelebihan masing-masing. Dan kemampuan itulah yang membolehkan kita untuk mentadbir alam ini sepatutnya dengan sebaik-baiknya. Okey, saya bacakan ya. Kata Al-Imam Muhammad Abu Zuhrah. Ilmu dan pengetahuan itulah yang membezakan Nabi Adam AS dengan para malaikat. Sehingga memungkinkan baginda dilantik menjadi khalifah. Ya. Tatkala para malaikat bertanya apakah hikmah di sebalik pelantikan Nabi Adam AS sebagai khalifah. Jadi jawapannya, hikmahnya adalah Nabi Adam AS memiliki kemampuan daripada sudut ilmu. Cuma malang apabila kita bincang tentang ilmu ni, sebahagian orang melihat ilmu tu daripada sudut ilmu keagamaan semata-mata. Ini pun saya sering menyebutkan, adalah satu malang bagi umat Islam apabila ilmu Al-Quran ini hanya dikuasai ataupun hanya dimonopoli oleh golongan asatizah. Ini satu kerugian bagi umat manusia. Yang mana bila orang lain bukan golongan asatizah nak sembang tentang Quran je, akan mula dicop, kamu ni faham ke Quran?
Ya, bahasa Arab pun tak pandai, tiba-tiba nak syarah Quran tak boleh. Jadi itu yang berlaku ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan golongan asatizah ini barulah satu juzuk daripada banyak juzuk yang lain. Kalau puzzle tu, asatizah ni baru satu puzzle. Banyak lagi puzzle yang lain diperlukan, sedangkan Al-Quranul Karim bukan diturunkan untuk golongan asatizah sahaja, bukan diturunkan untuk golongan ulama-ulama dalam bidang tafsirul Quran sahaja, bukan diturunkan untuk orang yang pandai bahasa Arab semata-mata. Yang duk pandai bahasa Arab apa tu, dia nak faham tafsir. Betul, kalau untuk mentafsirkan ayatul Quran, kita memerlukan mufassir. Mufassir yang pandai dalam bahasa Arab, yang tahu selok-belok Al-Quran, mereka lah yang paling berkelayakan untuk mentafsirkan ayatul Quran. Itu kita setuju. Tak ada isu dalam bab tersebut. Tetapi Al-Quran Karim merupakan satu anugerah Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia tanpa mengira apa bidang sekalipun, hikmahnya dapat dirasai oleh seluruh umat. Bab tafsir, kita surrender. Betul, tafsir asasnya mesti orang yang mempunyai kepakaran bahasa Arab yang tahap superb. Mereka lah golongan ulama-ulama yang begitu luar biasa kemampuan ilmu mereka. Okay, tafsir kita serahkan kepada mereka. Tetapi memahami hikmah yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, mengambil pengajaran yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, ia tidak semestinya dikuasai oleh golongan asatizah semata-mata. Tidak. Kerana Al-Quran milik seluruh umat. Jadi bila kita menyekat Al-Quran daripada dibahaskan oleh golongan-golongan yang profesional ini, kita telah mengalami kerugian yang berganda ibu-ibu yang rahmat Allah sekalian. Sebab kalau golongan, kita buat contoh, bagaimana cara ulama-ulama golongan agamawan berfikir tentang satu benda, dan cuba kita bandingkan pula dengan orang lain ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Ya? Okey. Kita buat contoh dalam bab hadis dulu. Dan benda ni pun saya biasa sebutkan. Hadis ini, okay, kita tengok Inna narkabul bahra. Okay, baik. Satu masa, sekumpulan sahabat Nabi jumpa dengan Nabi SAW. Mereka bekerja di lautan. Ada seorang sahabat Nabi, dia jumpa dengan Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Wahai Rasulullah, kami ni bekerja di lautan. Wa nahmilu ma'anal qalilan minal ma'. Kami ada bawa lah sedikit air bila pergi ke laut ni. Tak boleh bawa banyak, susah nanti. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami gunakan air ini untuk berwuduk, nanti kami dahaga. Afa natawadda'u bima'il bahar. Bolehkah kami berwuduk dengan menggunakan air laut? Okey. Jadi kata Rasulullah SAW, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Mungkin sahabat Nabi ni nelayan. Jadi nelayan ni kadang-kadang satu malam, kadang-kadang berhari-hari duduk di tengah laut untuk tangkap ikan. Bekalan air pun tak banyak. Jadi boleh tak kalau kami nak berwuduk menggunakan air laut? Nabi SAW memberikan jawapan yang begitu pelik. Airnya bersih, bangkainya halal. Jadi apa maksudnya? Ada ulama yang kata Nabi SAW nak sebut bahawasanya air laut ni bersih, bukan sekadar untuk berwuduk, untuk apa-apa pun boleh digunakan, tak ada masalah pun. Dan ikan-ikan yang mati di lautan tu tidak pernah membuatkan air ini menjadi kotor. Airnya tetap bersih. Okey. Ada ulama yang memahami sebenarnya dua benda yang berbeza. Huwa tahur ma'uhu, airnya bersih, itu satu bab. Al-hillu maitatuhu, Nabi SAW nak bagi kelonggaran, nak sebut kelonggaran bahawasanya ikan-ikan di laut yang mati itu pun boleh dimakan. Okay. Tapi itu baru perbahasan daripada sudut ulama fiqh. Ulama fiqh dah bahas daripada aspek air laut ni bersih tak bersih. Kemudiannya ikan ni boleh makan tak boleh makan. Yang ikan mati banyak-banyak dalam laut tu tak jadikan laut ni kotor ke? Okey, satu. Itu perbahasan ulama fiqh. Datang pula ulama hadis pula membahaskan adakah hadis ini sahih ataupun dhaif ataupun hasan. Cek pula seorang-seorang demi perawi. Abdullah bin Maslamah ni siapa dia? Malik ni siapa dia? Safwan bin Sulaim ni siapa dia? Sa'id bin Salamah ni daripada keluarga Ibn Al-Azraq siapa dia? Kemudian sahabat Nabi ni Al-Mughir, bukan sahabat Nabi ya.
Kawan ni pula siapa dia? Mana ni alamat tergerak? Okey. Kemudian barulah pergi ke Abu Hurairah. Abu Hurairah ni apa nama sebenar dia? Dia ni siapa dia? Sekian. Kemudiannya lelaki ni sa'ala rajulun, seorang lelaki datang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa pula lelaki ni? Apa kedudukan hadis ini? Sahih ke, dhaif ke, hasan? Okey, itu ulama hadis boleh bahas. Jadi itu baru perbahasan kalangan ulama fiqh dan ulama hadis. Bagaimana pula dengan ulama yang lain? Adakah kita nak menyekat hadis ini hanya mampu dibahaskan oleh ulama fikih dan ulama hadis? Ulama lain tak boleh nak bahas. Maka datanglah seorang cendekiawan Islam yang besar seperti iaitu Muhammad Ghazali, guru kepada Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyatakan hadis ini sebenarnya kalau dilihat daripada aspek kenegaraan dan perluasan kuasa, apabila Nabi SAW menceritakan laut ini bersih, bangkainya halal dimakan, sebenarnya Nabi SAW ingin memberikan satu view kepada kita bahawa kita umat Islam mesti menguasai lautan. Ya, kita umat Islam mesti menguasai lautan. Bila kita kuasai lautan, barulah kita menjadi negara yang kuat dan berdaulat. Dan sekarang ni Laut Cina Selatan kita pun dicerobohi kan ibu-ibu sekalian. Di situ kita dapat lihat bezanya cara ulama memahami antara satu ayat Al-Quran tu. Okey. Sekarang ni saya nak buat contoh yang lain pada ibu-ibu sekalian. Minta maaf ya. Kita nak bagi faham dulu bahawa saya begitu menyesali apabila Al-Quran ini hanya dikuasai oleh asatizah, dan lebih saya rasa terkilan apabila asatizah menganggap dialah orang yang paling layak untuk Al-Quran, orang lain semuanya tak ada kelayakan untuk bahasa Al-Quran ni. Kami je yang paling faham Quran. Macamlah hebat sangat ya asatizah ni. Walaupun saya pun golongan ustaz-ustaz juga, tapi saya tak suka dengan golongan ustaz yang terlalu mendabik dada menyatakan dialah yang paling bagus sekian-sekian. Okey. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zariyat, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit adanya rezeki bagimu dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, sekarang kita tengok. Apa maksud rezeki dari langit, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Di langit tu ada rezeki. Okey. Bagi mudah kita cuba tengok terjemahan surah Zariyat. Okey. Terjemahan surah Az-Zariyat ayat 22. Cuba ibu-ibu tengok ni. Dan di langit pula terdapat rezeki kamu dan juga terdapat apa yang telah ditakdirkan ataupun dijanjikan kepadamu. Okey. Jadi kalau kita lihat ulama duk bahas ni, ini ulama tafsir ni, saya buka banyak-banyak terus. Kita tengok apa kata As-Sa'di. Amtar, iaitu hujan. Dan kemudiannya wasunufil aqdar. Apa dia maksud sunufil aqdar ya? Saya tak berapa faham. Okey. Kemudian kita tengok lagi, apa lagi? Antarikil amtar, hujan juga, kata Tantawi. Kita tengok Bagawi pula. Apa kata Bagawi? Amtar. Okey, cuma okey, itu amtar. Matar, hujan juga. Ibn Katsir. Ini lebih luas sikit je. Matar dan juga salji. Hujan dan juga salji. Okey. Kullu ainin qa'imah fa inna minas salji. Hujan ataupun salji. Tabari kata hujan dan juga salji. Ibn Ashur, apa kata Ibn Ashur? Farizki huwa al-matar. Al-matar. Ini ulama tafsir. Ulama tafsir lihat ayat tadi sebagai apakah rezeki kita yang berada di langit, iaitu hujan. Tapi apabila kita lihat dalam bentuk yang lebih luas lagi, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, adakah rezeki di langit ini hanya berbentuk hujan? Ya, adakah ia hanya berbentuk hujan? Rupanya ulama bila pergi ke arah yang lebih luas lagi, iaitu ulama yang menguasai dalam bab angkasa lepas. Kalau orang putih ni dia ada NASA dia, ya, ataupun mana-manalah, termasuklah di negara Amerika Syarikat, gila tak gila mereka ni, beberapa tahun yang lepas mereka sedang berusaha untuk mengambil satu asteroid. Asteroid ini sebesar padang bola ke macam mana. Kalau mereka dapat ambil asteroid itu, dalam asteroid itu terkandung begitu banyak bahan-bahan yang begitu bernilai, yang jauh lebih bernilai daripada emas itu sendiri. Emas itu kita tak ada apa dah. Artinya kalaulah Amerika berjaya mengambil asteroid itu dalam beberapa kepingan, seperti sebesar padang bola tu, mereka akan mengalahkan negara-negara yang lain dalam bab kekayaan dunia.
Jadi ayat ini dilihat dalam bentuk yang lebih luas lagi. Ia bukan isu hujan semata-mata. Ulama dulu faham hujan salji. Itu je lah yang datang dari langit. Tapi kata Allah Azza wa Jal, daripada hujan tu ada rezeki. Rezeki itu, adakah dilihat pada hujan yang menumbuhkan pokok-pokok semata-mata? Tidak. Kalaulah betul mereka dapat asrat itu rezeki yang berganda-ganda datang daripada Allah Rabbul Jalil. Ya, termasuklah yang lain-lain ibu-ibu sekalian, termasuk kajian menunjukkan kilat pun merupakan satu rezeki kepada bumi. Itu pun satu rezeki. Jadi dia tak semestinya dalam bentuk hujan semata-mata, dia luas. Tapi kalau benda itu disempitkan kepada golongan mufassir semata-mata, tambah-tambah mufassir yang hidup zaman dulu, mereka tak tahu pun asteroid apa benda ni, yang dulu-dulu. Jadi mereka tak nampak. Sedangkan sekarang ni, kalau bukan asteroid pun mereka cuba menjelajah bulan, cuba cari ada tak bahan di bulan yang boleh diambil. Ya, mereka dah bina stesen angkasa lepas, duduk di stesen tu setahun, ada yang buat kajian di sana, balik-balik ke bumi jadi bingung dia nak boleh sesuaikan diri dengan keadaan di bumi. Dah setahun duduk seorang dua orang jadi di angkasa lepas kan. Kemudiannya mereka dah hantar dah satelit ke planet-planet yang lain, terutamanya penjelajahan ke planet Marikh. Dan mereka dah bincang tidak mustahil satu masa nanti kita bukan lagi melancong dalam negara kita ini, dalam bumi ini semata-mata. Bahkan tidak mustahil apabila kemajuan dicapai, maka kita akan menjelajah luar angkasa pula. Pergi tengok planet-planet yang lain pula, seperti paling kurang planet Marikh sebagai contoh, ataupun menjelajah di stesen angkasa tersebut. Jadi benda tu benda yang tak mustahil. Cuma kalau kita tengok pada pemikiran umat Islam sebahagian pada zaman sekarang, memang mustahil lah. Kerana umat Islam pada zaman sekarang tak sabar menunggu kiamat. 50 tahun lagi kiamat. Dajjal dah nak keluar. Ya'juj Ma'juj dah nak keluar. Itu pemikiran sebahagian umat Islam. Dia tak sabar dah nak tunggu. Siaplah kamu. Dajjal keluar nanti, Nabi Isa keluar nanti, habis geng-geng kamu. Imam Mahdi keluar nanti, habis geng-geng kamu. Kita tak habis-habis dengan terperangkap dalam circle hadis-hadis akhir zaman. Betul, kita kena bincang hadis akhir zaman. Betul, kita kena faham, cuba faham hadis Nabi SAW, tapi tak boleh terperangkap. Minda terkurun dalam hadis akhir zaman, menyebabkan kita ni tunggu 50 tahun lagi, siaplah kamu. Kami akan bangkit kebangkitan umat Islam. Kita tak habis-habis dia fikir kebangkitan umat Islamnya dalam bentuk perang semata-mata. Sedangkan umat yang maju, mereka dah cuba menjelajah dunia yang luar. Mereka cuba melihat dalam konteks yang jauh lebih besar. Di situ mereka membina ketamadunan negara mereka. Di saat Amerika, Rusia, China dan negara-negara lain bersedia untuk hidup ribuan tahun lagi, umat Islam hanya bersedia untuk hidup 50 tahun. Ini satu benda yang rugi, kemalangan bagi umat Islam, ibu-ibu dirahmati Allah. Kita tak habis tunggu kata kiamat akan berlaku, kiamat akan berlaku. Jadi ini cara memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Belum lagi kita melihat daripada aspek pendidikan, daripada aspek ekonomi dan daripada pelbagai aspek yang lain. Ya, pelbagai aspek yang lain. Apa yang Kak Aisyah sebut tu betul lah. 1+1 pun nak bahas lagi biiznillah dan sebagainya. Sedangkan cendekiawan dulu-dulu, ilmuwan matematik, Andalusia dan sebagainya dah mencipta pelbagai alatan teknologi dengan menggunakan ilmu matematik. Tiba-tiba zaman sekarang, duk tuduh alat-alat moden ni sebagai sihir. 1+1 tu tak boleh kata 1+1 2, tapi kena kata 1+1 biiznillah, dengan izin Allah jadi 2. Ini kemengarutan. Kita katakan sebagai minda terkurung yang tidak bebas dalam sangkarnya. Dia dah lah duduk dalam sangkar, kena kurung lagi, kena ikat pula kaki dia. Na'udzubillah min zalik. Baik. Ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, banyak lagi lah ayat Al-Quran yang sebenarnya rugi, cerita mudahnya rugi apabila Al-Quran hanya dikuasai oleh golongan asatizah. Rugi lagi apabila asatizah cuba mengongkong Al-Quran milik kami. Orang lain tak mampu untuk menguasai Al-Quran. Ini satu benda yang amat merugikan. Ya. Dan memang sejarah telah menunjukkan betapa banyak dalam sejarah Islam ini, Islam jatuh kerana golongan ilmuwan agama tadi. Ilmu agama yang merasakan diri dia sahaja yang berhak untuk agama, mereka lah yang sebenarnya menjatuhkan kualiti agama itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi, itu penting kita menguasai ilmu pengetahuan, ibu-ibu dirahmati Allah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an,
Tafaqahu qabla an tusawwadu, hendaklah kamu mendalami ilmu agama sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Ya. Dan tambah Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Artinya, dalamilah ilmu pengetahuan sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin, juga selepas dilantik menjadi pemimpin. Dua-dua kena. Dan saya sendiri pun dalam tim saya, Syarikat Faqih Senijaz, kami membuat beberapa resolusi penting dalam perniagaan. Dan antaranya kami kata kita nanti dalam masuk tahun 2024, kita kena selalu wacana buku kalangan kita. Kalangan kami yang berenam ini kena selalu ada usrah wacana buku, dan kami bukan nak bincang buku-buku keagamaan ni, tidak. Ya, bukan nak bincang tentang cerita tentang tafsir Quran ke, hadis Nabi ke dan sebagainya, tidak. Kami nak bincang membina minda yang lebih besar lagi. Dan mungkin kita kena jemputlah orang-orang yang bijak pandai yang ada di sini ke Ahlina ke dan lain-lain, yang banyak membaca buku-buku orang putih ni. Seperti buku Poor Dad, Rich Dad, Poor Dad dan sebagainya, tentang pemikiran, tentang perniagaan. Jadi kami nak ada masa-masa tertentu kalangan kami ni asah minda dalam 1 jam ke 2 jam, tolong ceritakan pada kami dan kepada kami bagaimana cara mengurus pemikiran, bagaimana cara mengurus perniagaan, cara yang betul. Sebab banyak pemikiran kami ni pemikiran yang tepu, pemikiran yang terperangkap atas nama keagamaan, pemikiran yang terperangkap dalam bab halal dan haram secara ketat. Pemikiran kami dahulu tak boleh berhutang. Berhutang ni bahaya. Tapi sekarang ni bila kita fikir balik, berhutang ni bagus rupa-rupanya untuk perniagaan. Tapi namanya hutang yang terurus dengan baik. Jadi ia penting untuk perkembangan ekonomi, untuk peningkatan ekonomi, taraf ekonomi, nak tak nak kena berhutang. Tapi di situlah kita nak faham apa hutang yang dibenci dalam Al-Quran dan hadis, apa hutang yang memang digalakkan dalam Islam itu sendiri. Jadi benda tu nak kena faham tu. Sebagaimana kalau dulu tu kita bincang tentang zuhud. Zuhud ni bererti kalau orang kaya pun beli rumah yang kecil-kecil je. Gaji berapa? Gaji 20,000. Gaji 15,000. Tapi beli rumah yang harga 200,000 cukup lah. Duduk di rumah flat-flat biasa pun okey lah, ya. Berapa rumah flat ni? Harganya dalam 100,000. Okey lah. Kita beli 1,000, kita hidup dalam keadaan sederhana. TV pun tak perlu ada. Apa-apalah kita relax je. Rak pakaian pun tak ada. Rumah kami pun tak ada rak pakaian. Sebab biar dulu. Okey, biar dulu. Okey. Tapi rupa-rupanya dalam dunia ekonomi ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, untuk memastikan ekonomi ini stabil, saya bukan ahli ekonomi ya, tapi saya nak cerita tentang hukum tadi. Salah faham tentang hukum. Orang kaya tak boleh membeli rumah yang berharga 100,000. Yang kaya, yang gaji 15,000 dan puluhan ribu tadi, tak boleh. Kerana apabila orang kaya membeli rumah yang harga 200,000 ke bawah, ataupun mungkin 300,000 ke bawah, ia telah mengambil hak orang-orang miskin sebenarnya. Jadi kalau gajinya belasan ribu, gajinya puluhan ribu, dia mesti beli rumah yang harga 1 juta. Dia mesti beli rumah yang harga 800-900,000. Jadi barulah sesuai dengan taraf kehidupan dia, dan dia tidak mengambil hak orang miskin. Apabila dia pun sibuk beli rumah yang sepatutnya dimiliki oleh orang miskin, jadi orang miskin ni dia terdesak. Akhirnya berlakulah demand dalam perniagaan kan. Ada orang kaya pun beli, harga rumah pun makin naik, orang miskin pun tak mampu. Jadi sewajarnya rumah yang macam ni, orang gaji berapa dapat. Kalau gaji macam ni, rumah macam mana kena dapat. Kalau gaji macam ni, rumah macam mana pula kena dapat. Dan sampaikan kalau bank pun dan mana-mana, kalau orang tu pangkat tinggi, dia kena kereta pun kereta taraf tinggi. Barulah berlakunya kitaran ekonomi yang bersih dalam negara kita. Rupanya begitu. Bukannya pemikiran zuhud ni mesti rumah pun sederhana, mesti kereta sederhana. Itu bukan zuhud. Itu adalah silap faham tentang erti Islam yang sebenarnya. Jadi rupa-rupanya luas. Tapi malangnya apabila Islam ini dikuasai oleh golongan agamawan yang telah mengungkung agama dengan cara pemikirannya. Okey, baik. Betul Kak Lina, belasan ribu taklah kaya sangat pada zaman sekarang kan. Tapi dia tak boleh beli rumah harga 100,000. Okey, baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita terus ke depan lagi pada ayat yang ke-40, dan ini kita katakan sebagai perbincangan yang terakhir. Mesej di sebalik panggilan Bani Israel
Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku kurniakan kepadamu. Dan tunaikanlah, sempurnakanlah janji perjanjianmu denganku. Dan hendaklah kepadaku kamu berasa gerun. Bukannya kepada yang lain. Jadi di sini Allah Ta'ala minta Bani Israel agar menunaikan janjinya dengan Allah Jalla wa'ala. Ibu-ibu yang saya kasihi sekalian, maka timbullah perbahasan kalangan ulama dulu, kenapakah mereka dipanggil sebagai Bani Israel. Ya, Bani Israel ini merujuk kepada Nabi Yaqub AS, yang mana Nabi Yaqub ini dipanggil Israel. Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub AS. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu benda yang pelik pertamanya adalah, satu benda yang pelik adalah, kenapa mereka dipanggil Bani Israel bukannya Bani Yaqub? Sedangkan Nabi Yaqub AS lebih dikenali sebagai Nabi Yaqub berbanding dengan Nabi Israel itu sendiri. Ya. Okey. Kalau Israel ni hanya disebut 2 kali je dalam Al-Quran. Satu disebutkan dalam surah Ali Imran awal juzuk 4 muka surat 62. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel. Israel itu Nabi Yaqub AS. Dan satu lagi disebutkan dalam surah Maryam, ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi 2 kali sahaja nama Nabi Yaqub nama Israel disebutkan dalam Al-Quran. Yang lain-lain semuanya Nabi Yaqub. Ya, semuanya nama Yaqub yang disebutkan, bukannya nama Israel. Kalaulah nama Yaqub yang begitu dominan dalam Al-Quranul Karim, macam mana anak-anak baginda lebih dikenali dengan nama Bani Israel bukannya Bani Yaqub? Kenapa dipanggil Bani Israel bukannya Bani Yaqub? Maka ada 2 pendapat ulama. Ulama dulu-dulu menyatakan kerana kita nak tahu Israel itu apa maksudnya. Israel maksudnya Abdullah dalam bahasa Arab. Ataupun dalam bahasa Melayu, hamba Allah. Jadi bila sebut ya Bani Israel, wahai anak-anak kepada hamba Allah, bila sebut hamba Allah tu bererti Allah Ta'ala seakan-akan mahu memperingatkan mereka ni anak kepada hamba Allah. Sebagai anak kepada hamba Allah, mereka mesti taat kepada perintah Allah Azza wa Jal dan jangan langgar perintahnya. Sebagai hamba Allah kena taat. Okey, baik, itu pada pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pula menyatakan Israel itu bukanlah hamba Allah. Ini lebih tepatnya. Ini lebih tepat. Pendapat kedua lebih tepat. Israel bukan bermaksud hamba Allah. Israel bermaksud orang yang menepati janji. Kerana Nabi Yaqub AS orang yang menepati janjinya dengan Allah Azza wa Jal, termasuklah janji dalam ayat yang saya bacakan tadi, kullu ta'ami kana hillan li bani Israel. Maka anak cucu cicit keturunan baginda dikenali sebagai Bani Israel kerana Allah Ta'ala mahu memperingatkan mereka, ayah mereka dulu, tok mereka dulu yang namanya Nabi Yaqub AS merupakan orang yang menepati janji. Bagaimana dengan kamu? Adakah kamu menepati janji sebagaimana Nabi Yaqub AS? Itu lebih tepat insya-Allah. Kerana banyak ayat dalam Al-Quran ni yang dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian, yang menunjukkan Bani Israel orang yang sentiasa melanggar perjanjiannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim menunjukkan wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Allah Azza wa Jalla pernah mengangkat bukit yang namanya Tur atas mereka semasa mereka buat perjanjian. Ibaratnya kalau mereka tak tunaikan janji, bukit itu akan menimpa mereka. Jadi ada ayat-ayat tentang perjanjian dalam Al-Quran. Jadi Israel itu lebih tepat insya-Allah diterjemahkan sebagai orang yang menepati janji. Bani Israel bermaksud anak kepada orang yang menepati janji. Kenapakah mereka dinamakan Bani Israel bukannya Bani Yaqub? Kerana Allah Azza wa Jalla ingin memperingatkan mereka
agar mereka menepati janji sebagaimana datuk mereka Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Dengan masa yang sedikit lagi ni, ada sebarang perbahasan ke ibu-ibu sekalian? Saya baca yang Kak Lina punya, harta kesenangan itu tidak mengubah perspektif diri terhadap dunia, sentiasa Allah dan hari akhirat menjadi agenda hidupnya, betul. Dunia ini sebagai tempat bercucuk tanam, hasilnya akan diperolehi di akhirat kelak. Okay, saya setuju sangat. Tidak mencintai kemewahan kalau head to toe branded, kat mana zuhudnya. Okay, betul Kak. Baru kelas, tak end. Okay, barakallahu fikum. Okay. Penggunaan nama Israel. Tapi Zionis. Okay. Betul. Barakallahu fikum. Ada soalan, ibu? Okay. Kalau tak ada, saya buat penutup untuk kelas kita hari ini. Ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian ya. Bila kita faham bahawa Al-Quranul Karim milik kita semua, milik orang dalam bidang pendidikan, milik orang dalam bidang perubatan, milik orang dalam bidang pentadbiran negara, milik orang dalam bidang pelbagai bidang ni, ya, maka sewajarnya kita mengembangkan Al-Quran itu mengikut cara kita masing-masing. Tafsir, hanya ulama tafsir yang mampu. Saya setuju. Tetapi memahami Al-Quran untuk diterjemahkan dalam kehidupan, mengambil ibrah dan pengajaran, hikmah-hikmahnya, ia adalah milik bersama semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak dapat bayangkanlah kalau orang dalam bidang pendidikan mengkaji Al-Quran daripada aspek pendidikan, Masya Allah. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Mesti akan keluar formula bagaimana cara kita nak mengubati penyakit-penyakit dalam bidang pendidikan pada masa sekarang ni. Yang terlalu bersifat mementingkan minda, tidak mementingkan akhlak kan. Yang terlalu bersifat mengejar silibus, bukannya mengejar akhlak dan nilai yang luhur. Baik. Saya juga tidak dapat bayangkan kalau orang yang dalam bidang sains dan juga ekonomi sebagai contoh mengkaji Al-Quranul Karim, pasti mereka akan jumpa begitu banyak khazanah Al-Quran tentang Al-Quranul Karim, tentang ekonomi, tentang sains. Bahkan ayat terakhir disebutkan dalam Al-Quran pun tentang harta benda, tentang pengurusan harta, tentang pengurusan ekonomi. Ya. Dan itu merupakan ayat yang terakhir disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang ekonomi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran pun tentang ekonomi. Jadi kalaulah orang betul-betul mengkaji tentang ekonomi dalam Al-Quran Al-Karim, saya kira memang negara kita ataupun mana-mana negara lah akan berkembang menjadi sebuah negara yang begitu luar biasa. Dan ada dia punya surah apa semalam saya baca memang luar biasalah membincang tentang ekonomi. Begitu juga kalaulah orang dalam bidang, kita katakan bidang anak muda, kita pun ada Kementerian Belia sebagai contoh dan sukan. Kalau betul-betul kita mengkaji tentang anak muda dalam Al-Quran Karim pun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang luar biasa. Jadi tinggal lagi kajian je perlu dibuat secara lebih saksama. Dan malang, sekali lagi saya nak tekankan malang apabila kajian itu tetap dikuasai oleh golongan asatizah. Yang asatizah ini golongan yang mana dia minda dia baru satu aliran. Dia baru satu aliran cara berfikir. Kita perlukan lagi aliran-aliran yang lain tu untuk melengkapkan semua perjalanan ini. Macam puzzle ni yang saya sebutkan tadi, baru satu puzzle baru. Kita masih lagi memerlukan puzzle yang lain. Kekuatan negara Islam di Andalusia kerana puzzle itu lengkap. Kekuatan umat Islam pada zaman Nabi SAW kerana puzzle itu lengkap. Yang saya nak tutup begini. Ada satu perbahasan. Adakah Nabi Muhammad SAW ini satunya sebelum saya sebut yang ni, kita kena faham Nabi bukanlah kita tak boleh kaitkan Nabi ni sebagai ulama fiqh. Kita tak boleh kaitkan Nabi ni ulama hadis. Kita tak boleh kaitkan Nabi ni dengan ulama Quran. Tak boleh. Nabi ni segala-galanya. Malangnya apabila Nabi ni hanya difahami kalangan hadis, difahami secara tafsir, secara fiqh. Padahal Nabi ni bukan tok fiqh. Nabi ni bukannya tok hadis. Nabi ni segala-galanya. Nabi ni pentadbir negara yang besar. Baik.
Maka timbul perbahasan, adakah Nabi SAW ini telah mentafsirkan semua Al-Quran ataupun tidak? Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada ulama yang menyatakan bahawasanya Nabi SAW tidak mentafsirkan Al-Quran sepenuhnya. Buktinya, kalau betul Nabi mentafsirkan seluruh Al-Quran, mana hadis-hadis yang menceritakan Nabi tafsir ayat itu, Nabi tafsir ayat ini, Nabi tafsir ayat yang sana pula. Terlalu sedikit hadis Nabi SAW yang menceritakan tafsirun Nabi. Mana ada Nabi tafsir Al-Quran sebagaimana yang Ustaz Syari buat pada zaman sekarang? Mana ada Nabi SAW tafsir Al-Quran sebagaimana Ustaz Syahmi dan Ustaz Nazri Mustaqim buat pada masa sekarang? Duk kaji tentang bahasa, duk kaji tentang huruf, duk kaji tentang susunan, munasabah, muqabanah dan sebagainya. Mana ada Nabi berbuat demikian? Okey, maka jawapannya Nabi SAW tidak mentafsirkan semua ayat Al-Quran. Itu pada pandangan yang pertama. Pandangan kedua pula menyatakan Nabi Muhammad SAW kan Al-Quran itu diturunkan kepada baginda dan Allah pun sebut wa kadzalika anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami telah turunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu terangkan kepada orang lain. Bermakna Nabi Muhammad SAW memang mentafsirkan semua Al-Quran. Cuma cara Nabi mentafsirkan Al-Quran ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, Nabi menerangkan, Nabi menceritakan. Itu sedikit je, tak banyak. Tengoklah dalam hadis, berapa banyak je yang Nabi tafsirkan. Tak banyak. Sedikit je. Dia banyaknya ulama-ulama yang datang kemudian, yang tafsir satu-satu ayatul Quran. Habis itu bagaimana cara Nabi SAW tafsirkan Quran? Dengan tindakan baginda. Ya, dengan tindakan baginda. Bila turunnya ayat Quran tentang haram arak, ulama-ulama duk bahas tentang kenapa arak dinamakan khamar. Ulama duk bahaskan tentang berapa peringkat pengharaman arak. Ulama membahaskan tentang apa hadis-hadis menceritakan tentang tindakan sahabat bila mendengar arak telah diharamkan. Itu perbincangan ulama. Nabi SAW bila turun je ayat Al-Quran, haram arak, terus Nabi bertindak. Arak haram, semua kena buang arak. Terus buang. Nabi tak perlu syarah panjang-panjang. Nabi sebut semua buang. Okay. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, haram judi. Judi biarkan. Haram orang kafir, musyrik untuk masuk ke dalam kota Mekah selepas pembukaan kota Mekah. Terus Nabi bertindak. Orang kafir Quraisy, orang kafir tidak dibenarkan masuk ke dalam kota Mekah walaupun selama ini zaman berzaman, period demi period, orang bukan Islam masuk ke dalam kota Mekah, itu memberikan keuntungan daripada sudut cukai, keuntungan daripada sudut ekonomi. Kalau kita sekat orang luar masuk ke dalam kota Mekah, habislah ekonomi kita. Nabi SAW tak sembang panjang, Nabi terus sekat, orang musyrik tidak dibenarkan untuk memasuki kota Mekah, ataupun sebagian ulama menyatakan tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Tempat lain boleh. Jadi, Nabi bertindak, bukan Nabi duk syarah lagi. Innamal musyrikuna najas. Hanya saja musyrik itu najas. Maka Nabi pun bahas, kenapa dinamakan innama, kenapa tak sebut inna, kenapa najas, kenapa tak sebut najis, kenapa tak sebut qazar. Najas tu apa maksudnya? Adakah najis hakiki ataupun najis maknawi? Nabi tak syarah benda tu. Bila Al-Quran sebut je najis, terus Nabi bertindak. Orang musyrik tidak dibenarkan masuk ke dalam kota Mekah. Laksanakan undang-undang tersebut. Ekonomi, kita akan bina dengan cara yang lain. Jadi itu cara Nabi SAW mentafsirkan Al-Quran. Jadi bila kita faham cara Nabi demikian, jauhlah kita dibandingkan dengan Nabi. Kita tetap belajar tentang ilmu-ilmu tadi, kita memang belajar. Memang kita digalakkan belajar. Tetapi sebenarnya jauh lebih besar daripada belajar ilmu teori adalah pelaksanaan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, dan benda itu yang berat. Benda itulah yang memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Yang mengajar teori, ya asatizah. Yang bertindak adalah golongan-golongan yang lain. InsyaAllah. Allah alam, ibu-ibu dirahmati Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan minta maaf atas segala kesilapan, terlebih kata. Mana-mana yang saya silap, saya mohon maaf. Ketepikan. Kita hanya mengambil perkara yang betul sahaja, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Ustaz, terima kasih Liza, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.